Bila kita tengok satu kemaksiatan berlaku, kita biarkan. Orang-orang agama biarkan. Bila lelaki perempuan bonceng motor sama-sama, yang kita tahu itu bukan adik-beradik, itu bukan suami isteri, tapi kita biar. Kita datang masjid kita lah. Lepas sembahyang fardu kita sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat sembahyang sunat. Puasa sunat. Tapi apa yang berlaku di sekeliling kampung kita tak pernah ambil tahu. Manusia, umat Islam ialah umat dakwah. Tidak akan ada lagi Nabi yang dihantar selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, mereka adalah waris bagi Nabi. Mereka ada tanggungjawab yang besar untuk sampaikan agama ini kepada umat manusia. Tetapi setiap daripada kita ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ajak manusia untuk lakukan kerja sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Mengajak manusia kepada agama yang sempurna. Agama yang telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu, agama yang telah Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi telah sampaikan kepada para sahabat, dan Nabi telah mati dalam keadaan Allah redha agama tersebut sebagai cara hidup kita. Dalam haji terakhir, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di padang Arafah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku cukupkan nikmat aku bagi kamu, dan aku telah redha Islam sebagai agama kamu. Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mati pada hari tersebut, itu yang kita kena usaha bagaimana datang dalam kehidupan kita, dan datang dalam kehidupan kaum keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, dan seluruh alam ini. Dia tak berpada, tuan-tuan. Saya tak syirik, saya kenal Allah, saya beribadat pada Allah, tetapi anak isteri kita biarkan. Dalam rumah, orang yang mana datang masjid berlakunya maksiat. Dalam rumah ustaz, ustazah berlakunya maksiat. Maksiat keluar daripada rumah orang agama, kita tak boleh, tuan-tuan. Kalau tak, Allah SWT akan hancurkan kita. Sebagaimana Allah SWT telah hancurkan Bani Israel. Allah sebut dalam Quran, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Allah telah laknat Bani Israel di atas lisan nabi mereka, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Allah laknat mereka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Dalam riwayat bagi tahu apa yang berlaku, tuan-tuan. Mula-mula hari pertama tegur, hari kedua tegur, tapi bila orang tak dengar, golongan ulama ni yang sepatutnya memegang tanggungjawab ni, mereka pergi makan sekali, minum sekali, tidur sekali, bergelak ketawa sekali. Jadi benda yang mungkar telah bertukar menjadi ma'ruf. Benda yang maksiat telah bertukar menjadi baik pada pandangan manusia. Jadi agama telah diubah. Allah SWT laknat mereka di atas lisan pada nabi mereka. Jadi, tuan-tuan, dulu bila satu nabi meninggal, selepas satu ketika nabi lain dihantar. Bani Israel ni lagilah banyaklah nabi-nabi dihantar, kan. Bermula daripada Sayyidina Yaqub AS, anak Nabi Ibrahim ada dua. Satu Nabi Ishaq dan satu lagi Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni yang keluarnya Nabi Muhammad SAW last sekali tu. Kemudian daripada Nabi Ishaq ni keluarnya Nabi Yaqub. Kemudian nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi datang selepas tu adalah daripada Bani Israel. Jadi, tuan-tuan, nabi demi nabi dihantar, nabi demi nabi dihantar, nabi demi nabi dihantar, sehingga nabi terakhir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi nabi dihantar. Tidak akan ada lagi nabi dihantar. Jadi, tuan-tuan, apa yang berlaku? Tanggungjawab ni Allah telah serahkan kepada umat ini. Tanggungjawab ni yang pertama sekali Allah telah letakkan di atas tanggungjawab para ulama umat ini. Dan dalam masa yang sama, Allah telah letak di atas tanggungjawab umat ini. Tadi ulama tadi tu tinggilah, tanggungjawab dia besar, tuan-tuan. Nak mengajar lagi, nak amar ma'ruf nahi munkar lagi, macam-macam. Tetapi setiap seorang daripada kita ada tanggungjawab juga. Kita ada tanggungjawab juga. Kalau kita tinggalkan kerja dakwah, tuan-tuan, maka akan keluar daripada kampung kita perkara-perkara yang mana kita tak akan dapat bayangkan. Bila kita tengok satu kemaksiatan berlaku, kita biarkan. Orang-orang agama biarkan. Bila lelaki perempuan bonceng motor sama-sama, yang kita tahu itu bukan adik-beradik, itu bukan suami isteri, tapi kita biar. Kita datang masjid kita lah.
Lepas sembahyang fardu kita sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat sembahyang sunat, puasa sunat. Tapi apa yang berlaku di sekeliling kampung kita tak pernah ambil tahu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Lepas generasi tua ahli masjid dia meninggal, apa yang berlaku? Kampung yang asalnya penuh dengan orang yang saleh akan penuh dengan orang yang taleh, orang yang mana melakukan dosa dan juga maksiat. Bukanlah ertinya kita nak suruh pergi tendang budak tu masa dia naik motor, bom ke apa, bukan. Kita adalah cara-cara buat dakwah kita, tetapi jangan biarkan benda itu berlalu begitu sahaja tanpa ada satu perasaan risau rusing dalam kepala kita. Apa yang aku perlu buat? Bagaimana masjid penuh, bagaimana orang hidup beragama, bagaimana maksiat dikeluarkan daripada rumah kita, daripada kampung kita dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayah pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar dan faham benda ni. Sebab apalah sekali kita semua akan mati tuan-tuan. Kembali kepada Allah, Allah akan tanya kita tentang diri kita, dan Allah SWT akan tanya kita tentang orang yang berada di bawah jagaan kita. Ala kullukum ra'in, setiap daripada kamu ialah pemimpin. Akan ditanya. Dia akan ditanya berkaitan dengan pemimpin dia. Dalam hadis tu panjang kan Nabi cerita tentang pemimpin besar, sehinggalah pemimpin dalam keluarga, sehinggalah pemimpin kepada diri dia sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Sebab kita akan ditanya dan kita kena sediakan jawapan. Nabi SAW telah selesaikan tanggungjawab, datang bagi tahu apa yang umat ini perlu untuk berjaya di dunia dan akhirat. Ajar kepada kita berkaitan akidah, ajar kepada kita berkaitan dengan fiqh, ajar kepada kita berkaitan dengan dakwah, berkaitan kehidupan bernegara dan seumpamanya. Last sekali kita nak buat ataupun tidak.